Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Asrul Effendi Hassan. Okey, pada kali ini video pembelajaran yang saya akan buat iaitu bab kedua, pendidikan. Okey, kita masih lagi berada di dalam kursus peradaban Islam. Okey. Okey, bab 2, pendidikan. Okey, saya bawakan satu hadis daripada riwayat Muslim. Sesiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Okey. Seterusnya. Okey, hasil pembelajaran bagi bab ini iaitu bab pendidikan. Di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat menyatakan konsep pendidikan dan menerangkan konsep ilmu. Okey, seterusnya saya akan pergi kepada konsep pendidikan Islam itu sendiri. Pertamanya dari segi definisi, pendidikan Islam ialah satu proses mendidik, membentuk serta melatih individu dalam pelbagai aspek jasmani, rohani, akal, akhlak dan kesedaran sosial bagi melahirkan manusia yang sempurna, beriman, berakhlak mulia, berbadan sihat, berilmu dan berkemahiran dalam kerjaya. So, konsep pendidikan Islam, konsep pendidikan Rabbani yang bersumberkan bimbingan ilahi. Pendidikan Islam dapat melahirkan manusia yang baik dan bertanggungjawab pada diri, keluarga, masyarakat demi mencapai kebahagiaan hakiki dengan berpandukan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Secara kesimpulannya, pendidikan yang dikehendaki dalam Islam ialah satu proses latihan akal, jasmani, rohani, ijtimaiyah, yakni kemasyarakatan, dan akhlaqiyah, akhlak manusia. Ini berdasarkan nilai-nilai Islam yang bersumberkan daripada Al-Quran dan As-Sunnah bagi melahirkan manusia yang sempurna. Okey, apa kita boleh tengok pula apa itu falsafah pendidikan negara? Falsafah pendidikan negara ini adalah satu usaha berterusan ke arah perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini bertujuan melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, yang berketerampilan dan berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian masyarakat dan negara. Okey, kita tengok pula apa dia falsafah pendidikan negara. Okey, pendidikan Islam merupakan satu proses penyampaian ilmu secara berterusan sehingga ilmu itu dapat dijiwai dan meresap dalam pemikiran, kelakuan dan tindakan terhadap diri sendiri, sesama manusia dan alam sekeliling sesuai dengan peranan manusia sebagai hamba Allah, khalifahnya dan ulama pewaris Nabi. Satu aspek yang penting yang perlu diberi penekanan ialah menyediakan potensi manusia untuk memikul tugas sebagai hamba Allah, khalifahnya dan ulama pewaris Nabi. Okey, konsep ilmu. Okey, tadi kita dah pergi kepada pengertian di pendidikan dari segi falsafah pendidikan negara, falsafah pendidikan Islam. So tidak lari dan tidak lupa juga perkataan ilmu ni dah tak boleh lari daripada bila sebut ilmu ada pengetahuan, ada ilmu ada pendidikan. So apa yang dikatakan ilmu? Ilmu ialah perkataan ilmu ni berasal daripada perkataan Arab iaitu alima yang bererti mengetahui, mengetahui.
atau perbuatan yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu dengan sebenarnya. Sementara ilmu dari segi istilah bermaksud segala pengetahuan dan kebenaran berkenaan dengan sesuatu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep ilmu. Daripada kita tak tahu, kita nak tahu sesuatu, itulah ilmu. Okey. So pembahagian ilmu, ilmu yang kita dapat hari-hari ni, setiap hari yang kita dapat ilmu tu berlainan, dan ada kategori dia. So pembahagian ilmu tu yang pertama dari segi wahyu. Di situ saya nyatakan wahyu, bila sebut wahyu, Al-Quran dan sunnah. Kedua, ilmu laduni. Apa yang dikatakan ilmu laduni? Ilmu laduni ialah ilmu berkaitan dengan ilham dan intuisi. Ketiga, ilmu empirikal yang berkaitan dengan ilmu yang diperolehi daripada panca indera. Kemudian ilmu rasional, ilmu yang berdasarkan akal. Okey, seterusnya, apa yang dikatakan ilmu wahyu? Ilmu wahyu ni, macam saya kata tadi, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Letaknya ilmu Al-Quran dan Sunnah, ilmu yang paling tinggi yang datang secara langsung daripada Allah SWT. Ianya menyentuh realiti dan tidak mampu difikirkan oleh akal manusia. Dia menceritakan tentang hakikat Allah dan sifat-sifatnya, menjelaskan tentang kewajipan asasi yang mesti ditunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu wahyu ni juga mengajar manusia untuk menjauhi perkara-perkara yang dilarang, dan ilmu wahyu juga orang yang mendapat wahyu ini hanyalah Nabi dan Rasul. Okey, itulah sekiranya pada zaman moden hari ini, sekiranya orang mengakui bahawa dia tu Nabi ataupun dia tu Rasul, maka kita boleh tolak secara terang-terang lah. Itu ternyata tidak benar. Itu adalah ajaran sesat. Okey. Kemudian ilmu laduni. Ini kategori ilmu laduni, ilmu kedua. Okey, apa yang dikatakan ilmu laduni? Ilmu laduni dia ada dua, ilham dan intuisi. Apa yang dikatakan ilham? Ilmu yang datang dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan terus sesuatu ilmu itu ke dalam hati seseorang hamba yang dikasihinya. Orang yang mendapat ilmu ni hanyalah ulama dan orang yang soleh. Hasil daripada mujahadah yang bersungguh-sungguh. Ilmu ini dikurniakan kepada mereka yang bersih zahir dan batinnya dan istiqamah dalam melakukan kebaikan. Dalam kata lain, dia ni tidak ada dosa-dosa besar, malahan dosa-dosa kecil pun tak ada. Ilmu orang sebegini yang dapat ilmu ilham dan intuisi. Kemudian apa yang dikatakan ilmu intuisi? Ilmu intuisi ialah kebolehan mengetahui sesuatu tanpa berfikir atau mengkaji, tetapi datang dari bisikan kalbu ataupun gerak hati. Maksudnya dia dapat sesuatu, dia dapat ilmu ni tanpa berfikir. Tiba-tiba aja datang. Ada gerak hati. Kemudian merupakan perolehan ilmu menerusi mata hati dan gerak hati. Contohnya seorang yang terdetik dalam hatinya akan berlaku sesuatu perkara. Tiba-tiba perkara itu tersebut menjadi kenyataan. Itu adalah ilmu ilham dan ilmu intuisi. Alright. Seterusnya, kategori ilmu yang ketiga ialah ilmu empirikal. Apa yang dikatakan ilmu empirikal? Ilmu empirikal ni ialah ilmu dan fakta yang boleh ditanggapi oleh panca indera zahir. Ia amat berguna dalam proses memperolehi maklumat ataupun pengetahuan melalui pengalaman, pembacaan dan pengamatan. Kemudian panca indera ni, panca indera yang terpenting ialah penglihatan dan pendengaran. Kerana kedua-dua panca ini dapat menangkap lebih banyak maklumat. Okey. Inilah yang menjadi fokus utama dalam Al-Quran mengenai sikap dan tuntutan dalam berfikir dan memahami fenomena alam yang terbentang luas. Okey. Ilmu empirikal. Alright. Seterusnya ilmu rasional. Ilmu yang terletak pada keupayaan aktiviti akal dalam memahami dan menganalisis sesuatu ilmu, dan ia juga mestilah disepadukan dengan ilmu wahyu.
Kemudian akal yang sihat dan aktif dapat menguasai ilmu pengetahuan yang mengandungi tanda-tanda kewujudan dan kebesaran Allah Subhanahu Taala sebagai pencipta alam ini. Sungguh pun akal ni diakui sebagai sumber pengetahuan, tapi ia juga amat terbatas. Amat terbatas. Okey, coffee break. Okey. Ini saya ambil petikan daripada kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab, tahapan ilmu. Maksudnya tahap ilmu lah. Tahap pertama, jika seorang itu memasuki tahap pertama, dia akan sombong. Dia mula sombong lah. Bila dia nak dapat ilmu tu, dia rasa dia sombong. Sebab dia rasa macam dia tahu segalanya. Okey, tahap kedua, ketika dia memasuki tahap kedua ni, dia akan tersedar dan menjadi tawaduk, iaitu rendah hati. Dia rasa, bila dia dah dapat ilmu, dia rasa, ilmu ni aku tak tahu ni. Dia rasa rendah diri sikit. Dan tahap yang ketiga, dan saat dia memasuki tahap ketiga, dia akan merasa dirinya sebenarnya tidak ada apa-apa. Terlalu banyak rupanya yang masih belum diketahuinya. Sesungguhnya ilmu Allah maha luas. Itu petikan daripada Umar Al-Khattab yang memberi peringatan kepada kita bahawasanya satu ilmu tu sangat luas. Carilah ilmu. Jangan kita sombong untuk mencari sesuatu ilmu. Ilmu tu sangat luas. Okey. Itu saja untuk video pembelajaran pada kali ini. Saya akhiri dengan kata-kata daripada Imam Al-Ghazali. Ilmu tanpa amal adalah gila. Dan amal tanpa ilmu tiada nilainya. Okey, untuk itu terima kasih kepada semua yang menonton video pembelajaran pada kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa pada video pembelajaran seterusnya. Dan jangan lupa like video ini. Komen sekiranya anda puas hati dengan video ini. Seterusnya subscribe channel Asrul Effendi Hassan. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.